Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Nats pembuka dalam ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Mari jemaat sekalian kita memuji meninggikan nama Tuhan. Puji Tuhan, Allah penebusku. KPPK nomor 43. Kita mau datang kepada Tuhan dengan rendah hati, kita mau datang mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, dengan hati yang hancur, kami datang kepadamu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Engkau berbelas kasihan kepada kami ya Tuhan. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini, kami dengan rendah hati, dengan membuka diri kami di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, setiap perkataan, setiap pikiran, setiap tindakan, setiap rencana-rencana kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami seringkali ya Tuhan terlalu mengandalkan diri kami sendiri untuk menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi. Dan kadang kami melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kami. Kami kurang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan baharui kami terus. Biarlah firman-Mu akan terus mengajarkan untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepada firman. Inilah kami ya Tuhan, inilah hidup kami. Kami datang
mengaku segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kami beroleh anugerah dari Tuhan, mengalami pengampunan dan pembaharuan. Roh Kudus akan menolong kami untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita memuji nama Tuhan. Kusuka mengabarkan KPPK nomor 371.
Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. 当还没有听到的时刻，我们来进入默祷。 Kami bersyukur Bapa Surgawi buat kesempatan pagi ini. 我们满心感谢主，因为在今天早晨， Dalam ibadah yang kami ikuti, kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman. 在今天早晨，我们还能够来听你的话语。 Engkau berbicaralah kepada kami sebagai umat-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. 主啊，我们人已在这里了，请听你的话语。 Roh Kudus urapi untuk kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga yang akan menerjemahkan khotbah ini. 主的圣灵来高牧我们两位妇人传讲的翻译的。 Roh Kudus juga yang akan memberikan pencerahan bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu pada saat ini. 圣灵也打开众弟兄的心门，来聆听你的话语。 Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. 奉主耶稣基督名，我们感谢、祈求、祷告。 Amin. 阿门。 Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-28. 我们翻开圣经，就在马可福音第1章第21到28节。 Nas ini akan dibacakan secara bergantian. Untuk ayat yang bernomor ganjil akan dibacakan dalam bahasa Indonesia dan ayat yang bernomor genap akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 所以我们用其余的方式来念，单数就是用印尼文，然后双数的就是用中文来念，这样其余的方式来念下去。 Ayat yang ke-21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. 众人很稀奇他的教训，因为他教训他们，正像有权柄的人，不像文士。 Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, 拿撒勒人耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣者。 tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. 乌鬼叫那人抽了一整气，大声喊叫，就出来了。 Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat itu pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. 28节，耶稣的名声就传遍了加利利的四方。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 这就是神话语，反听到而行道的人，并未有福了。哈利路亚。 Haleluya. 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 Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 大家会众们早安， Shalom. 平安。 Kita bersyukur pada pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah, terutama untuk bisa mendengar pemberitaan firman Tuhan. 那当今天早晨呢，我们满心感谢主，因为在今天早晨我们仍然能够在店里来敬拜神。 Meskipun ibadah yang kita adakan masih tetap ibadah online. 虽然我们举行这个机会是用电脑还是用的器皿来做这个礼拜， Tapi tidak mengurangi makna untuk kita bisa beribadah bersama-sama pada Tuhan. 但我们相信我们这样的崇拜也是很有意义的。 Pada ibadah pagi ini, tema firman Tuhan yang akan disampaikan berbicara tentang takjub pada kuasa Allah. 那今天的题目就是讲到惊讶，对主耶稣的权柄。
Bicara tentang takjub atau heran dan juga kagum, 讲到这个稀奇、惊讶，对这个事情， ini seringkali dilakukan oleh manusia ketika dia melihat sesuatu yang dianggap tidak lazim dan di luar penalaran akal. 那我们做人的经验就是这样的，换了一个很新奇的事情呢，我们就很惊讶。 Karena manusia itu seringkali mudah untuk kagum, heran, dan juga takjub. 因为所以人呢，很多时候是会遇到很惊讶的事情。 Hal ini seringkali dimanfaatkan oleh para YouTubers untuk menambah viewer pada video YouTube-nya. 那我们知道，那个做 YouTube 的短片呢，是这样来吸引人家来看他的、观察他的影片， Dengan menampilkan video yang tidak lazim. 都是他们就是创造那个很不平凡的短片来吸引人。 Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. 几天前我们经历到有一个飞机失效了，在那个爪哇岛， Yang mendadak pesawat itu jatuh dalam hitungan hanya menit. 突然那个飞机就这样射在海里， Lalu orang-orang kaget. Apa yang terjadi dengan pesawat itu kok bisa jatuh? 然后很多人就很新奇了，为什么这架飞机会掉下来呢？ Salah seorang YouTubers yang bernama Kapten Vincent. 有一个 YouTube 的创造家， Dia membuat analisa penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air itu. 他是做了一个比喻， Bagi kita aneh ini, heran. 我们来想看的时候，这是很新奇的。 Kok bisa begitu cepatnya dia menganalisa kejatuhan pesawat itu? 为什么这个人能够这样来描写这个事情？ KNKT aja masih mencari-cari di mana posisi jatuhnya dan kepingan serta kotak hitam dari pesawat itu. 我们知道交通检察官还是在检查， Tapi Kapten Vincent dia buat analisa, lalu ketika analisa sudah selesai, lalu dia tayangkan di video YouTube-nya. 但这位 Vincent 飞机师呢，他就这么容易的就把一个短片做成来解释为什么这个飞机会跌倒。 Orang-orang kan kagum, takjub, hebat nih orang. 那众人就很新奇的，这位人是很好、很伟大的。 Lalu dia penasaran pengen tahu analisanya seperti apa. Dia tonton channel YouTube itu. 那当然，他就要观看他做的短片了。 Dan ketika saya lihat 当我来查看， penambahan viewer dalam waktu 4 hari sebesar 6,5 juta. 他的观众呢，看这个短片的观众呢的数目有达到6条半的人， Hebat sekali. 这是很突出的。 Kemudian ada lagi saya juga lihat seorang YouTuber dari Sumatera Utara. 然后我再查看有一个创造 YouTube 的短片， Dia juga membuat video bagaimana cara memanggil siamang, monyet yang ada di hutan belantara. 他也创造了一个很新奇的，就是来呼叫那个猴子是用它的体质， Dengan cara apa? 是用什么方 Dia 法？ pakai trompet. 就是用它的体质。 Lalu ketika dia tiup trompet, siamang dari hutan itu pada ngumpul datang kepada dia. 就是在这个短片描着他在提那个体质的时候呢，那众猴子就来到他的身边， Ini kan nggak lazim, 这是不平常的事情， di luar nalar kita. 就是我们不想到的。 Sehingga ketika kita menyaksikan video itu membuat kita takjub. 那当然，如果我们看这个短片呢，我们就会觉得很新奇的。 Banyak orang pengen tahu seperti apa cara dia memanggil siamang itu. 许多人就是要讨考为什么这个人能够来呼召这个
猴子 Termasuk saya sendiri pengen tahu, lalu saya buka YouTube-nya. 我当然也觉得很新奇，我是要把它看出来。 Dan ketika saya lihat pertambahan viewer dari video yang ditayangkan itu sebanyak 3,3 juta dalam waktu 3 minggu. 当我观察它的观众的它的数目呢，就是达到3条半的人， Hebat. 就是很聪明的。 Ya, video-video seperti itu gampang sekali untuk diminati, Betul. membuat orang takjub. 这么样的短片呢，就是吸引很多人来观看。 Kalau video yang umum, yang biasa, untuk nambah 1 viewer saja susahnya luar biasa. 那我们知道，平凡的那个短片呢，要有一个观众也很难，很不容易。 Nah, hal-hal yang dibuat oleh manusia seperti itu saja bisa membuat takjub banyak orang. 那我们知道，做这样的短片的人能够吸引人， Apalagi ketika kita bicara tentang kuasa Allah. 何况我们讲到神的权柄， Kuasa Allah jauh lebih luar biasa yang bisa membuat takjub manusia di seluruh bumi ini. 神的权柄有这么大的大能，能够吸引所有的人。 Pembacaan nas firman Tuhan pada hari ini dalam Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28当我们读马可福音的时候， mengisahkan tentang ketakjuban orang banyak pada kuasa Allah. 就是讲到有许多人众人的稀奇。 Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari perikop yang dicatat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 ini. 就是在今天早上呢，我们就要思考在马可记载的这篇圣经。 Hal yang pertama akan kita lihat sama-sama. 第一方面，我们要来观察的， Di mana peristiwa ini terjadi? 这个某某事情发生在哪么个地方呢？ Peristiwanya terjadi di ruang publik, yaitu dalam sebuah rumah ibadat di Kapernaum. 就是在一个公众地方呢，就是在加百农的小城里， Yesus hadir di tempat itu. 耶稣就来到这个地方。 Dan pada waktu Yesus hadir di rumah ibadat itu, dia mendapatkan kesempatan, diberikan kesempatan oleh orang-orang di tempat itu untuk menyampaikan pengajaran dari firman Allah. 当耶稣来到这个地方，就是会堂的时候，得了有个希望时候能够来教训众人， Wah, ini luar biasa. 这是很好的。 Yesus pada waktu itu masih muda. 当然，当个时候耶稣还很年轻， Ada yang menafsirkan kira-kira umur Yesus sekitar 30-an. 有人猜是30多岁吧。 Jadi kalau dia hadir di tempat itu lalu diberikan kesempatan mengajar dari firman Allah, berarti dia memiliki keistimewaan luar biasa. 当那个时候他来到殿前呢的会堂的时候，他被请到做讲员，当然是很伟大的事。 Lalu ketika Yesus sedang mengajar, bagaimana reaksi atau respon orang banyak mendengar pengajaran Yesus? 那我们就要看众人的复评对耶稣的教训， Firman Tuhan mencatat di ayat yang ke-22. 就是在第22章， Mereka takjub mendengar pengajarannya. 众人很稀奇他的教训， Wah, hebat ya. 这我很伟大的。 Masih muda, mengajar di hadapan orang banyak dan membuat orang banyak itu takjub mendengar pengajarannya. 还年轻，能够教训众人，然后他们的回应是很稀奇。 Lalu pertanyaan bagi kita, apakah orang banyak ini baru pertama kali dengan pengajaran dari firman Allah? 问题就是是否众人单这一次听到神的话语， Bukan baru pertama kali. 不是第一次的， Mereka sudah sering kali mendengar pengajaran firman Allah di rumah ibadat itu. 就是每时每刻他们都得到神的教训。 Yang bedanya apa? 那有什么不一样 Yang 的呢？ bedanya itu yang mengajar firman Allah itu. 不一样的就是教导的人是谁？ Selama ini mereka mendengar yang mengajar firman Allah di rumah ibadat itu ahli Taurat. 当然，那个时候他们就是听从文士来教导他们。 Bicara tentang ahli Taurat itu berarti orang yang mendalami betul tentang Taurat. 讲一位文士，他们是有学问的，还是
有那个立法的道理。 Jadi mungkin seluruh kehidupan dia habiskan untuk mendalami Taurat itu. 也许他一生生活上就是在考验这个神的话语。 Mungkin sudah di luar kepala apa yang dia baca dari Taurat. 也许他们已经背完了那个立法。 Jadi mereka selalu mengajar Taurat itu. 当然，他们每时每刻就是在教导立法。 Tapi orang-orang yang mendengarnya biasa aja, nggak ada sesuatu yang menjadi berkat khusus bagi para pendengar. 但是众人听的是很平常了，没有一个改变的事情。 Tapi pada hari itu, ketika Yesus mengajar firman Allah, orang-orang takjub. 但当那个时候，耶稣在教训他们的时候，众人就觉得很稀奇。 Nah ini menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa mereka bisa takjub waktu Yesus mengajar firman Allah? 那就是我们要思考，为什么他们会这样的稀奇呢？ Firman Tuhan mencatat alasannya. 那圣经记载着说， Di ayat yang ke-22 dikatakan, 就是在第22节， sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. 就是因为他教训他们，正像有权柄的人，不像文士。 Wah, ini luar biasa firman Tuhan mencatat alasannya. 我们看到这个道理很有意义的。 Yesus sosok pribadi yang mengajar firman Allah dengan penuh kuasa. 耶稣自己是有权柄的来教训众人， Maksudnya apa? 是什么道理呢？ Kok ahli Taurat itu dikatakan dia mengajar biasa, nggak ada kuasanya? 那为什么文士教导的时候没有权柄呢？ Karena ahli Taurat itu hanya bisa mengajar, berkata-kata dengan kata-kata mungkin yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang tinggi-tinggi, tapi tidak melakukan apa yang diajarkan itu. 因为文士们呢，他们所以单教导，但是他们生活上没有这样行， Kadang-kala bertolak belakang. 就是对他们做出来跟讲的不一样。 Dan dia seringkali menegur ahli-ahli Taurat ini. 那耶稣也时常来责备这个文士。 Yesus menggambarkan mereka itu seperti kuburan. 耶稣就很强调的描写他们是像一个坟墓， Kuburan yang di luarnya dilabur putih, bersih, 就是很漂亮白色的坟墓， tapi dalamnya penuh dengan bangkai yang berbau busuk. 在里面就是有很多的臭味， Itulah ahli Taurat. 这就是那文士。 Mereka hanya bisa mengajar, tapi tidak melakukan apa yang diajarkan itu. 他们只能够教训，但是不行。 Dan cara ahli Taurat mengajar model seperti ini seringkali diikuti oleh para pengkhotbah di zaman sekarang ini juga. 当现代呢教导教导的也是这样学习那个文士。 Waktu mereka mengajar, berkhotbah, wah luar biasa, mendalam sekali. 当他们教导还是那个讲道的时候，看起来是很伟大。 Menggali ayat firman Tuhan dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. 他们是用希利文来思考了很深的时候， Lalu dia kutip para penafsir terkenal. 还有他拿别人所改结的， Lalu dia ambil ilustrasi ini dan itu sehingga khotbahnya begitu menarik. 然后他拿某某人的，拿某某人的，然后他来做一个很好的解改。 Tapi dia bukan orang yang punya kuasa. Karena apa? Apa yang dia khotbahkan tidak dia lakukan dalam hidupnya. 但是在他里面呢，就没有了能力，因为他所传的、所讲的，他自己不遵行， Malah itu bertolak belakang. 就是跟他的生活是不一样的。 Sehingga banyak orang kadangkala waktu dia berkhotbah, orang hanya bisa geleng-geleng kepala dengan apa yang dia katakan. 那当他在教导的时候，会众呢就是这样不清不楚的， Beda dengan pribadi Yesus. 跟耶稣本身是不一样。 Yesus mengajar firman Allah sebagai orang yang berkuasa. 耶稣是用他的权柄来教训他们， Karena apa yang diajarkan, dia lakukan dalam kenyataan hidup hari-harinya. 因为他所
教训的他自己也这样的遵行， Dan itu dirasakan berdampak buat orang-orang yang ada di sekitarnya. 但就发生了反应，给众人有很大的益处。 Dan itu mengubah hidup para pendengar. 然后他的教导教训就是改变了听众们。 Kemudian kalau kita lihat di ayat berikutnya, 然后我们再继续看下去， apa betul bahwa Yesus itu berkuasa? 是否耶稣是真正的有权柄吗？ Dia praktekkan itu. 他已经行着出来了， Jadi kalau kita baca di ayat yang ke-23, 就是在23节。 pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. 在会堂里有一个人被污鬼附着。 Aneh ya bagi kita kalau kita baca ayat ini. 我们当读这段经文呢，就很新奇。 Kok di rumah ibadat bisa ada roh jahat yang merasuki seseorang? 为什么在会堂里面有一个污鬼来附着一位人？ Bisa. 会的， Ya, roh jahat bisa ada di mana saja. 污鬼在某某地方，它就有 Bisa 的， berada di gereja. 在教堂里面。 Kalau sekarang ini kita ibadah online di rumah masing-masing, bisa juga ada di rumah kita. 现在我们在做这个礼拜的时候，在家里也是有这个污 Yang 鬼。 setiap saat akan berusaha untuk memalingkan kita, mengganggu kita waktu kita beribadah kepada Tuhan. 他就是这样子，每时每刻来讨厌我们，来跟随他。 Jadi ketika orang yang kerasukan roh jahat ini berjumpa dengan Yesus, dia berteriak, dikatakan, 当这位被污鬼呼召的人在喊叫的说 "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." 拿撒勒人耶稣啊，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣者。 Di satu sisi, dia berkata seperti orang yang merendahkan Yesus, Yesus orang Nazaret. 在一方面，他讲耶稣是拿撒勒人， Tapi di satu sisi yang lain dia seperti mengagungkan Yesus, engkau yang kudus dari Allah. 但哪一个方面，他就很新奇，耶稣是他说耶稣你是神的圣者。 Terhadap teriakan roh jahat ini, Yesus tidak menanggapi. 对这个呼叫的时候，耶稣自然 Ayat 25 dikatakan, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." 在25节，耶稣不反应他们，但是在第25节，耶稣这样责备他说：“不要作声，从这人身上出来吧。” Yesus sosok pribadi yang penuh kuasa, dia memerintahkan roh jahat itu untuk keluar. 耶稣自己是很有权柄的，就吩咐这位污鬼出来。 Apakah roh jahat itu keluar dari orang ini? 是否这位污鬼出来了吗？ Firman Tuhan mencatat roh jahat itu taat atas perintah Yesus itu. 在圣经记载，这位污鬼就很顺服的对耶稣， Dia meninggalkan orang itu. 他就从这位被呼召的出来了。 Sehingga waktu orang banyak yang ada di rumah ibadat itu melihat kuasa Allah dinyatakan di dalam Yesus, mereka takjub. 当然，那个时候呢，众人看到这个事情发生的，让他们很惊讶。 Wah, ini luar biasa. Dalam satu perikop, kata takjubnya sampai 2 kali disebutkan. 就是在一段的圣经讲到了两个惊讶的事情。 Mereka takjub waktu mendengar pengajaran Yesus. 他们对耶稣的教导很稀奇， Dan yang kedua, mereka takjub waktu melihat kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus mengusir roh jahat. 那当耶稣用他的权柄来赶污鬼的时候呢，众人就很惊讶。 Ketakjuban seseorang pada kuasa Allah akan menggerakkan orang itu untuk cerita tentang kuasa Allah itu. 当某一位人
很敬仰，在对耶稣的权柄的时候，他们就会顺服。 Nah, orang-orang yang ada di rumah ibadat di Kapernaum ini pun juga digerakkan untuk menceritakan tentang Yesus karena ketakjuban. 那当众会人呢，也自然去传讲耶稣，因为他们觉得耶稣的教导有权柄，他们觉得很敬仰。 Sehingga di ayat 28, ayat penutup dari perikop ini dikatakan, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. 然后在28节就这样说，耶稣的名声就传遍了加利利的四方， Tersebar dengan cepat. Dari mulut ke mulut orang cerita tentang Yesus. 就是被传遍了加利利四方，很快的就 Apa 这 yang 样的 menggerakkan 传遍。 mereka untuk cerita? 那是什么来推动他们去传遍呢？ Karena ketakjubannya akan kuasa Allah itu. 因为他们得到了很惊讶的事情发生在他们的身上。 Jadi hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan, 那从今天我们的学习， ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita sebagai umat Allah, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. 就是要教导我们某一个人接受了耶稣的教导， Apakah kita takjub pada pribadi Yesus ini? 是否我们也对耶稣有很多的惊讶？ Jadi ketika kita bicara tentang ketakjuban pada kuasa Allah, didasari atau dilandasi atas pengenalan kita pada diri Allah itu sendiri. 当我们得了这个惊讶的经历的时候呢，我们就突出了明白神怎么的带领。 Kita hari ini di masa pandemi yang masih terus bertambah-tambah banyak hari demi hari. 今天我们在那个读南中， Kita sebetulnya harusnya takjub pada kuasa Allah yang masih menjaga dan melindungi kita. 当然我们也要很惊讶的，因为神还是仍然的保佑我们， Kita masih bisa hidup sehat. 他还保守我们的健康， Kita masih mendapatkan kecukupan di dalam pemenuhan kebutuhan hidup kita hari demi hari. 我们也每时每刻得到很丰富、足够的主的赏赐。 Ya ini semua kenapa bisa terjadi? 那为什么这么多的能够发生呢？ Karena Yesus Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang maha kuasa, 因为 yang 我们知 menjaga 道 dan melindungi kita. 耶稣是很有全能的，能够保护我们。 Sehingga ketika kita sudah mengalami kekaguman itu pada kuasa Allah, 当我们受了这个敬仰对神的权柄， apakah menggerakkan kita mau cerita menyaksikan akan Yesus? 是否已经推动我们心里意念来传扬神的福音， Kepada pribadi yang belum mengenal akan Dia, 讲给他们还没有信主的， khususnya dalam situasi seperti sekarang ini, 在我们的患难中， ketika orang-orang penuh dengan kegelisahan, ketakutan dan kebimbangan, 当他们有那么多的那个忧虑的时候， mari kita cerita Yesus yang kuasanya bisa membuat ketakjuban pada diri seseorang. 来吧，去传扬神的爱话语，他能够给他们一个很大的敬仰。 Sehingga mereka pun bisa percaya kepada Kristus, Allah yang penuh dengan kasih karunia untuk menyelamatkan mereka. 然后，当然他们慢慢的，神赐福给他们能够接受耶稣基督为他们的救主。 Allah yang penuh dengan kasih karunia yang akan menjaga memelihara hidup mereka. 神有这样的慈悲大爱来保守一切。 Amin, firman Tuhan. 阿门。 Kita akan mengambil waktu teduh sesaat. 我们来做个默祷。
Mari kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar setiap kami sebagai umat-Mu tetap mempercayai bahwa Tuhan Allah yang berkuasa, yang mengatur segala sesuatu dalam hidup setiap kami. Sehingga ketika kami menjalani hidup ini, kami boleh tetap menaruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami yakin Tuhan menjaga dan melindungi kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa buat setiap jemaat-Mu, jemaat yang ada di GKI Agape, baik yang ada di Kelapa Gading ataupun yang di Villa Melati Mas. Tuhan tahu akan setiap apa yang sedang menjadi pergumulan dalam hidup setiap umat-Mu. Kau kiranya menolong mereka yang bergumul karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit yang sedang mereka derita, bahkan ada yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan juga beranugerah atas setiap mereka. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, dan Tuhan menyembuhkan. Juga kami berdoa yang sedang bergumul dalam kehidupan ekonomi dan usaha pekerjaan mereka, dalam situasi krisis dan resesi ekonomi yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami Indonesia. Tapi kami tetap yakin akan pemeliharaan Tuhan, akan kuasa Allah yang akan bekerja memberkati kehidupan setiap umat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan bagi setiap kami sebagai umat-Mu boleh terpenuhi. Kami juga berdoa untuk kehidupan di tengah-tengah keluarga. Biarlah Tuhan juga kiranya menolong. Biarlah kasih Kristus itu yang senantiasa mengikat kami, sehingga boleh terbina hubungan yang baik, hubungan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pandemi. Mereka harus sekolah secara jarak jauh, secara online. Tuhan kiranya menolong mereka, berikan kejujuran dan juga ketekunan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh itu. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk misi penginjilan yang saat ini pun masih gencar dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan memberkati, terutama misi penginjilan melalui media online. Tuhan, Kau akan bekerja, Roh Kudus-Mu akan menjamah setiap jiwa-jiwa yang mendengar setiap pemberitaan firman, setiap berita Injil yang disampaikan itu. Juga kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Kau menolong bangsa ini di tengah segala ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran kami ketika kami melihat pandemi penyebaran virus corona yang semakin bertambah-tambah banyak sekarang ini. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Engkau bekerja memakai pemerintah yang ada di dalam mengambil setiap kebijakan, sehingga penyebaran pandemi COVID-19 ini dapat tertanggulangi dengan baik. Juga kami berdoa kondisi bangsa ini di tengah ancaman berbagai macam bencana yang terjadi. Kami mohon pengampunan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, sehingga Engkau sendiri juga akan bekerja, memberikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap warga masyarakat yang harus menanggung beban berat penderitaan karena berbagai macam bencana yang terjadi itu. Juga untuk pemerintah, Tuhan kiranya juga menolong di dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dan bijak di dalam penanggulangan bencana itu. Terima kasih Bapa. Ini doa syafaat kami yang pada pagi ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bersama tema umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan memberikan persembahan. Nats firman Tuhan mendasari persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 111 ayat yang kelima dan yang keenam. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Kepada Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dapat ditransfer pada rekening yang tertera di layar. Mari sama-sama sambil kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 349, Bagi Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita yang sudah kita berikan. Tuhan, terima kasih Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami dengan berkat-berkat-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan apa yang ada pada kami. Kami memberikannya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Biar ya Tuhan melalui persembahan yang kami berikan ini, nama Tuhan boleh dipuji, ditinggikan, dan dikenal oleh semakin banyak orang. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan semakin dimajukan. Terima kasih ya Tuhan, setiap berkat Tuhan, dan kami mau serahkan juga seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah senantiasa Engkau yang akan memelihara hidup kami. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 85, Anugerah Kasih dan Penggerakannya. Sesaat lagi kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi ini, dan kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova cehukeni paului. Yen Yehova setatelian kuang cauni ceen keni. Yen Yehova siang mi yang lien selipingan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.